Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man nasara wa wala. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni. Seperti biasa kita sama-sama dapat dalam perkongsian kita. Jadi mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi pagi ni beri manfaat dan kebaikan kepada kita insya-Allah. Seperti biasa hari ini kita mulakan dengan Asma'un Nabi insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Mustafa Muhammad Ahmad Hamid Mahmud Ahyad Wahid Mahin Ashir Aqib Taha Yasin Tahir Mutahara Tayyib Sayyid Rasul Nabi Rasul Rahmah Kusam Jami' Muktaf Mukafi Rasul Malahim Rasul Raha Kamil Iklil Mudasir Muzamil Abdullah Habibullah Safiyullah Najiyullah Kalimullah Khatimul Rusul Khatimul Anbiya Muhyi Munji Muzakir Nasir Mansur Nabiyu Rahmah Nabiyu Taubah Harisun alaikum ma'alum syahir syahid Syahid masyhud bashir mubashir nadhir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-murtada wa ala ummatihi al-mujtaba. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Mustafa Sahibul Hujah Sahibul Sultani Sahibul Rida Sahibul Daraja Rafi'ah Sahibul Taji Sahibul Mighfari Sahibul Liwa Sahibul Mi'raji Sahibul Qadib Sahibul Buraqi Sahibul Khatam Sahibul Alamati Sahibul Burhan Sahibul Bayani Fasih lisan mutar janani Ra'uf rahim udhunu khairin Sahih Islam Sayyidul Kaunaini Ainun Na'im Ainul Ghurri Sa'dullahi Sa'dul Khalqi Khatibul Ummami Alamul Huda Kashiful Kurabi Rafi'ur Rutabi Izzul Aizul Arabi Sahibul Faraji Asma'un Nabi Sallu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pertama syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan kurnia dan rahmatnya pada pagi yang berbahagia ni dapat sama-sama kita kongsikan. Maknanya sedikit perkongsian kita. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sedikit yang kita kongsi memberi manfaat dan kebaikan kepada kita. Okey, insya-Allah.
pada pagi yang berbahagia ni, perkongsian kita hari ini, pagi ni saya tidak keseorangan ya. Pagi ni saya akan jemput kan, maknanya orang yang kita biasa dengar suaranya tapi mungkin antara kita tidak kenal bagaimanakah rupanya. Saya akan maknanya saya akan jemput sebentar lagi, iaitu DJ Nur Hayati Paradi ataupun dikenali sebagai DJ Yati, penerbit Pesona di Zahra semenjak beberapa tahun ni. Jadi maknanya hari ni kita akan tengok, kita akan kongsikan behind the scene Pesona di Zahra. Okay, behind the scene Pesona di Zahra. So apa objektif program atau misi utama hari ini, perkongsian kita nak tengok macam mana, apakah yang berlaku di sebalik Pesona di Zahra, dan macam mana mungkin kita boleh kongsikan daripada daripada kacamata seorang penerbit Pesona di Zahra. So jadi maknanya kita kongsikan dan kita cuba selami, maksudnya apakah yang berlaku dalam suka duka dalam mengendalikan program DIQ ini. Okay, so sekarang ni saya akan jemput DJ Nur Hayati Paradi. Okay, kita belum jumpa lagi, belum ada lagi. Tak ada lagi. Okey, sekejap. Sekejap lagi sama. Okey, boleh kita tunggu sekejap. DJ Kak Yati kita. Okey. Bismillah. Allahumma Muhammad. Okey. Belum lagi ya? Belum lagi. So, boleh minta. Okey, boleh. DJ Nur Hayati Paradi belum lagi masuk, belum lagi. Okey, so jadi maknanya sama-sama itu siapa yang tanya saya mengenai mengenai lirik Asmaul Nabi itu ada dekat YouTube saya tu. Maknanya type Ustaz Amin Asmaul Nabi, maka maknanya situ ada lirik dia, insya-Allah. Okey, insya-Allah cerita pasal Harut dan Marut. Saya akan ada satu nanti saya akan iklankan satu slot dengan Radio Zayan mengenai Harut dan Marut ni. Itu pun bagus juga. Nanti saya akan kongsikan bila mana cerita Harut dan Marut tu. Okey, ada dah masuk dah nanti. Belum lagi. Okey, kita sedang tunggu lagi ya. Maknanya DJ Nur Hayati Paradi kita. Okey. So jadi hari ni saya jadi DJ pula. Kita jemput dia dalam Ustaz Amin FM. Biasa dekat IKIM FM kan. Kita pula hari ni kita jemput dia. Kita buat jadi DJ biar dia banyak bercakap pula. Okey. Okey, so jadi sambil-sambil tu kita kongsikan mengenai Pesona di Zahra ni adalah satu program yang berkaitan dengan kekeluargaan. Saya memula dijemput untuk Pesona di Zahra dalam sekitar tahun 2000 kan. 2000 pula, 2010 memula sekali ya. Jadi waktu tu sebagai pengamal undang-undang syariah di Malaysia ni ataupun peguam syar'i nak panggil kan. Jadi maknanya tahun pertama tu kita kongsikan lebih kepada maknanya pemasaran dan daripada sudut undang-undang yang dikuatkuasakan dalam kekeluargaan dan sebagainya. Jadi maknanya tahun pertama. Kerana bila tahun kedua, ketiga kan, maknanya waktu tu saya dah maknanya diminta untuk bahaskan, maka kita mula masuk maknanya tentang kekeluargaan melalui hadis Nabi, ayat Quran dan sebagainya. Begitu juga dengan maksudnya kemudian kita mula bahas mengenai tentang psikologi kekeluargaan dan sebagainya sampai sekarang. Jadi tahun ini kita kongsikan mengenai Asmaul Husna, penyelesaian masalah keluarga. Okey, ada boleh? Belum lagi. Okey. Jadi ada tak? Okey, sekejap. Belum lagi nampaknya. Sekejap ya. Okey, belum lagi. Okey. Siapa ada pengalaman dengan Pesona Zahra?
boleh kita kongsikan kat sini topik family psychology dan the best. Okey, dah. Sudah? Okey, sekejap. Belum lagi. Okey. Okey, boleh apa nama? Apa ni? Ustaz, bolehkah kita sahkan sendiri yang kita ada kemurungan tanpa rujuk pakar dalam bidang psikologi? Sebenarnya untuk orang yang burung ni, kita boleh tengok daripada sudut kalau saya suka maknanya untuk rujuk DSM-5 DSM-5 ni satu buku rujukan psikiatri psikologi. Boleh download saja. Boleh download dekat maknanya internet DSM-5 so itu maknanya boleh kita tengok kat situ macam mana dikatakan seorang tu ada disorder dan sebagainya. Okey, so kita dah ada DJ kat hati sekarang. Okey, so alhamdulillah. So kita tengok behind the scene persona di Zahra selama beberapa tahun DJ Yati kita host. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Dengar tak Ustaz? Dengar. Tak ada gambar apa? Kita tampaknya macam radio je kita nak bincang ni. Nampak correcting lagi. Line kat depan je Yati. Okey, tapi line kot. Online okey ke Ustaz? Okay, line okey, line alhamdulillah. Kita gambar. Ramai nurtizen kita. Nurtizen kita nak tengok ni. Hello, okey. Okey. Sekejap, kita tunggu sekali lagi. Kurang dengar. Suara Ustaz tenggelam. Okey, kalau DJ kena pakai tu kita pun kena pakai juga. Maksudnya tak dengar suara Ustaz. Okey, maksudnya kita kena pakai juga. Okey, sekejap. Kita sedang tunggu. Okey, sekejap. DJ sekali lagi. Okey. Hello. Okey. Suara Ustaz tak dengar. Okey, siap. Okey. Suara Ustaz tak tenggelam. Hello. Assalamualaikum. Hello. Salam. Nampaknya tak nampak lagi gambar ya? Kan setting apa-apa yang saya tak setting ke Ustaz? Dekat setting ya? Okey. Tak tahu. Maklumlah kan kita sama-sama. Kami budak baru belajar Ustaz. Okey. So kita tak ada gambar DJ kat IT tapi maknanya kita boleh selamat datang dekat biasa saya dekat IKIM FM ni Ustaz Amin FM. Okey. So jadi saya dua-dua jelas suara. Okey. So jadi maknanya kita hari ini nak berbual sedikit mengenai hello. Kita terputus ya. Ini macam radio sungguh ni. Okey, kita minta DJ kat IT sekali lagi untuk masuk. Okey. Okey, so DJ kita sekat-sekat gambar tak nampak. Okey, suara dia jelas. Okey. DSM-5 saya tunjukkan sekejap suara buku DSM-5. Tapi IG ni dia terbalik tau. So jadi kalau saya tunjuk dia terbalik bukan buku ni silap cetak ni. Ini DSM-5 okey. So buku ni boleh apa nama? Boleh dia ada 2 volume. Tapi kalau nak cek buku ni tak dapat ataupun boleh cari dekat internet pun boleh. Kita boleh apa nama kita panggil? Kita boleh download ini bagus untuk kita ni. Bagus untuk kita tengok okey. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, kita sedang menunggu DJ KIT. Okey. Okey. So kita cerita sikit mengenai personal di Zahra sambil kita menunggu DJ KIT ni. Okey.
Jadi Pesona Zahra ni konsep dia adalah mengenai kekeluargaan. Jadi maknanya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat luas ya. Jadi kadang-kadang kita nak belajar pasal agama, kan? Dan agama ni dia ada banyak tajuk dia. Dia ada banyak dia punya bahagian dia. Contoh hari ni banyak kadang-kadang ada orang tanya saya, Ustaz, okey, saya ni Ustaz, isteri saya hari-hari pergi kuliah duha, hari-hari pergi dengar kuliah di masjid kan. Jadi Ustaz, macam mana Ustaz? Tapi perangai dia tak berubah Ustaz. Tapi dia punya mana panah barang tu tak berubah. Tapi macam mana perangai dia tak berubah. Ustaz, suami saya Ustaz, hari-hari dengar kuliah maghrib Ustaz. Tapi perangai dia sama je. Perangai sama je. Jadi macam kenapa berlaku macam ni Ustaz? Jadi saya jadi maknanya kenapa benda boleh berlaku? Sebab topik agama ni sangat luas. So kalau dia kata dia pergi tu kuliah tajwid contohnya, maka dia akan dapat meningkatkan kemahiran dalam membaca Al-Quran. Tapi untuk mengubat panas baran, perangai itu dan ini, dia kena dengar topik itu. Sebab itu kadang-kadang sesuatu topik itu bagus untuk kita meningkatkan diri kita ataupun untuk kita memperbaiki diri kita. So ini pada konsep Pesona di Zahra ni adalah lebih pada kekeluargaan. Kita dekat IKIM dia ada bab sirah, dia ada bab hukum hakam. Pesona di Zahra adalah lebih kepada mengenai kekeluargaan tu. Okay, DJ IT kita belum boleh masuk lagi. So maknanya ilmu Allah tu sangat luas. Sebab itu maknanya bagus sangat bukan sebab saya bawa Pesona Zahra tu, tapi Pesona Zahra pada saya adalah satu-satunya program yang khusus untuk kekeluargaan dan kita boleh kongsi permasalahan kekeluargaan dan sebagainya. So jadi mana kebetulan saya pun memang dalam bidang kekeluargaan, dalam bidang maknanya undang-undang syariah ni, pengamal undang-undang syariah atau peguam syariah ini, kita boleh bahas mana dari sudut psikologi kekeluargaan, motivasi dan juga begitu dengan undang-undang dan sebagainya. Okey, so jadi ilmu Allah itu sangat luas. Sebab itu kalau kita pergi jabatan agama ataupun bahagian agama sikit, bahagian agama juga dia ada dia punya jabatan-jabatan dia. Ada bahagian masjid, ada bahagian maknanya dakwah, ada bahagian akidah dan ada bahagian kekeluargaan. So, maksudnya banyak bahagian. Hatta dekat Majlis Agama Islam pun banyak bahagian. Maknanya benda-benda agama ni. Okey, kita jemput lagi DJ kat hati, dia sana cuba kan. Dia sana cuba. Kalau tak ada gambar pun kita mendengar suara pun okey juga Dia macam radio lah Ustaz Amin FM. So bagi siapa yang baru masuk dan join, kita pagi ni akan bersama dengan DJ Nur Hayati Paradi. Maknanya orang kuat ataupun penerbit bagi program Pesona Zahra sejak beberapa tahun ni Ada sebalik Pesona Zahra yang kita dengar setiap hari Senin. Okey. Satu lagi, boleh tak tolong bagi pandangan esok adalah hari yang start kita semua dibenarkan untuk pergi bekerja. So jadi saya nak minta pandangan, adakah masih sesuai untuk saya buat kuliah pada waktu pagi ni Okey. Tajuk parenting pun boleh insya-Allah. Jadi boleh tak beri pandangan ataupun mungkin sebab orang dah kerja tak sesuai pukul 8 tak ada orang tengok, saya seorang-seorang je ataupun masih lagi relevan sebab orang dah start kerja kan untuk kuliah pagi ni kan, ataupun mungkin nak buat awal ke dan sebagainya kan. Okey, sesuai insya-Allah, teruskan. Alhamdulillah. Tak dapat cuba kita call sekejap macam mana, boleh ke? Free je pagi insya-Allah. Kalau semua okey, saya lagi yang tak kerja saya akan teruskan setiap pukul 8 tu insya-Allah. Okey. Okey. Ubatlah rumah Ustaz. Okey. Sesuai okay, insya-Allah. Kalau tu kita akan teruskan. Oh, tak dapat dengar Izzuan dan deraka pejabat. Okey. Tu boleh insya-Allah. Okey, boleh insya-Allah. Kalau gitu kita teruskan dan kita tengok macam mana insya-Allah. Okey, pagi ni kita akan bersama dengan DJ Nur Hayati Paradi.
Okey, so jadi maksudnya kita tengok maknanya behind the scene program Pesona di Zahra. Saya tak boleh niaga lagi, Ustaz sedih. Okey, saya doakan mudah-mudahan maknanya negara kita makin okey dan kita akan boleh untuk berniaga insya-Allah. Okey. Maksudnya kalau dah petang dah kena masuk dapur betul. Okey. Okey, line DJ kat IT kita tengah ada problem sikit. Okey. Okey, cuba kita cuba siap Bismillah. Okey. Okey. Upload FB boleh. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Muka je, suara je lah Ustaz, no? Okey, tak, suara je tak apa. Okey, selamat datang kepada Ustaz Amin FM. Oh, saya kena buat Ustaz. Macam tu. Okey. Sihat Ustaz. Alhamdulillah sihat So jadi esok hari Isnin saya pun belum dapat makluman, so ini live lah. So maksudnya adakah esok kita punya Pesona Zahra live secara di konti atau masih di rumah lagi? Kalau ikutkan kalau ikutkan pada pengurusan kita masih lagi mengekalkan konsep kita sekarang Ustaz. Kita guna Skype, masih live dengan Ustaz, tapi ni Ustaz di rumah, stay at home. Kita akan live juga lah, guna Skype macam biasa Ustaz, macam minggu lepas insya-Allah. Okey, insya-Allah. Okey. Okey. Hilang lagi boleh cuba lagi insya-Allah nanti. Tak ni kot. Okey, cuba. Okey, sekejap Okey, terputus lagi. Okey, sekejap. Okey. Okey. Assalamualaikum. Cabaran sungguh ni Ustaz. Okey, kita teruskan dalam beberapa tahun mengendalikan Pesona di Zahra. Jadi apakah cabaran yang agak besar dalam mengendalikan Pesona Zahra? Mungkin mengendalikan bersama pendengar dan sebagainya. Boleh DJ Kak Ati kongsikan kita. Silakan. Cabaran pertama adalah Ustaz. Ustaz dia selalu Ustaz buat lawak kan, ya Allah. Nak mengawal saya sendiri lah, nak mengawal Ustaz, mengawal saya untuk tak tahu berdekah-dekah ke apa kan Ustaz. Ustaz okey kan, saya tak boleh. Tapi itu satu sisi lah Ustaz, maknanya sisi samping. Yang paling penting sekali bila kata Pesona dia. Okey, terputus lagi. Nampaknya line kita tak apa kuat itu antara ni. Tapi kita tunggu DJ Kak Ati masuk balik. Tapi sebenarnya DJ Kak Ati dia mengelak sikit sebab apa? Kalau dia gelak kuat tu, dia akan matikan dia punya line tau, dia punya sound. Jadi dengar saya seorang yang gelak padahal dia terkekek-kekek gelak tu. Okey. Okey. Hello, okey, kita masih lagi. Okay. Tahu pun dia ketawa. Okey, masya-Allah. Tapi okey, kita sambung Ustaz. Ya Allah, minta maaf ya pada pendengar-pendengar semua kalau tiba-tiba terputus-putus lain tak apa nak okey. Tak apa. Cabaran ni adalah Ustaz, zaman sekarang ni orang yang berkahwin sama banyak dengan orang bercerai Ustaz. Jadinya itu cabarannya. Kan? Kali live dengan Ustaz, ya Allah, dia punya cerita-cerita orang, maksudnya orang hantar soalan sebagainya, kadang-kadang tak terjangkau dengan fikiran kita Ustaz. Ada macam ni rupanya. Macam tu rupanya. Ada lagi perangai macam ni. Macam nak PL macam kan. Jadinya kat situ saya bagusnya, bukan cabaran lah kiranya kan. Bagusnya saya belajar banyak benda daripada Ustaz jugalah. Saya yakin maksudnya bukanlah pendengar je yang dapat Okey, terputus lagi. Okey. Jadi maknanya itu antara cabaran dia. Sekarang ni kadang-kadang cabaran rumah tangga kan yang sangat besar. Okey. Okey. Okey.
Alah, seronok betul lah. Ah, Terputus-putus Ustaz kan. baik. Kena Okey. guna line FM nampaknya Ah, Ustaz. Okey. ah, Antara kemudian. kan Ustaz, cabarannya bila orang tanyakan soalan, saya selalu kadang-kadang bila orang tanya soalan tu saya cakap, boleh ke selesaikan masalah ni ya? Macam contohlah, kata Hmm, macam suami dia ada perangai buat berselingkuh ke macam mana nak berdepan hmm, dengan benda tu. Tanya pada ustaz, ustaz lelaki kot kan, pada saya lah. hmm, Jadi hmm, kita hmm, tak boleh jawab. Alhamdulillah, beri panduan. Kalau hmm, suami buat macam ni, buat macam mana. Kalau isteri ada perangai macam tu, suami kena tackle macam mana. Masya Allah, benda hmm, tu sangat membantu untuk hmm, kita uh, pastikan rumah tangga dia bukannya berakhir dengan penceraian. Maknanya setiap rumah hmm, tangga tu ada solusi. Perkahwinan kan untuk mencari solusi kan Ustaz kan? Bila kita hmm, berkahwin. hmm. Okey, terputus lagi. Jadi itu antara maknanya apa yang pada saya daripada hati DJ Kak Ati kita, macam mana kadang-kadang cabaran ataupun melihat pendengar-pendengar kan, permasalahan kan, dan sebenarnya satu kepuasan apabila dapat membantu orang dalam rumah tangga dan sebagainya. Okey? Okey. Baik Ustaz, Okey. sambung lagi Hmm. Ustaz. Ha ah. Okey. Itu satu sisi lah Ustaz. Tapi antara Hmm. cabaran juga sebab kita dah mulakan Pesona Dizara ni, kalau sahabat-sahabat kita masih ingat lagi tahun 2015 macam tu, kita Hmm. mula dengan wanita hari ini. Ustaz salah satu daripada panel wanita hari ini. Jadinya lepas tu Okey. kita kepada Pesona Dizara, sampai satu Hmm. masa tu Ustaz jadi tetamu tetap untuk Pesona Dizara. Jadinya Hmm. Ustaz punya modul tu saya rasa daripada tahun 2016 banyak dah Ustaz kan, daripada Hmm. Al-Quran, lepas tu ambil hadis, Hmm. terus sampai Hmm. masa tu macam benda lagi. Itu antara cabaran penerbit lah, macam benda Hmm. lagi nak cakap, walaupun Hmm. kebanyakannya idea datang dari Ustaz juga kan. Tapi nya Hmm. kita ingat untuk tahun 2019 kan Ustaz, kalau kita ingat Hmm. akhir tu tiba-tiba saya teringat kalau kita boleh Hmm. Okey. So terputus lagi nampaknya. Okey. So maksudnya antara cabaran untuk Pesona Dizara ni adalah maknanya untuk kita mengekalkan kesegaran perbahasan tu sebab kita tak mahu perbahasan tu perbahasan yang berulang-ulang dan boring, macam mana kesegaran tu so jadi maksudnya itulah antara cabaran bagi DJ KIT itu sendiri untuk menceriakan lagi okey, boleh sambung DJ KIT. boleh sambung. Kesegaran nasib baik Ustaz ada. Dengan ajuk-ajuk Ustaz, dengan gelak-gelak Ustaz. Monday Blues tak ada dalam kamus hidup kami sebenarnya. Pendengar-pendengar. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Masya Allah. Jadi bila tahun 2019 tu teringat, masa tu Ustaz buat umrah kot rasanya. Saya terbayang kalau kita boleh buat Asma'ul Husna tu sebagai pemangkin. Buatkan setiap individu dalam rumah tangga tu. Lepas tu Ustaz kata okey. Lepas tu Ustaz keluarkan dengan modul yang modul ni Ustaz memang buat sambil-sambil tu, memang time tu juga Ustaz kan. Asma'ul Husna penyelesaian masalah keluarga tu. Masya Allah, Allah berkati. Semoga berpanjangkan Ustaz kan ilmu yang Allah Ustaz berikan tu. Okey. Tu jadi maknanya terputus lagi, kita tunggu lagi DJ KIT masuk. Jadi maknanya antara yang apa namanya cabaran-cabarannya adalah macam mana nak maknanya kesegaran tu dan modul lah untuk kita buat sebab IKIM ni dia terbitkan buku, ada kerjasama dengan beberapa penerbit buku dan juga CD kan. So jadi maknanya itu yang menjadikan maksudnya benda tu perlu dimodulkan Okey, bagaimana dengan siri sebelum ni? Kita boleh nanti kongsikan dengan DJ KIT macam mana cara nak mendengar episod-episod sebelum ini ilmu rumah tangga tak diajar mana mesti, betul maksudnya ilmu rumah tangga dalam fiqh usrah ada, tapi maksudnya betul-betul yang realistik dan menjawab persoalan-persoalan semasa. Itu yang kadang-kadang kita ni boleh ke macam ni? Kita cuba dengan telefon. Sekejap. Saya cuba dengan telefon DJ KIT.
Hello, Assalamualaikum. Ya, DJ Kak Ati. Waalaikumsalam Ustaz. Okey, kita pakai line sekarang ni. Cuma minta komen daripada kita punya Nurtizen sekalian. Adakah Nurtizen dengar dengan baik suara DJ Kak Ati? Okey, boleh bagi. Saya kena cakap panjang sikit lah kan. Okey. Semua clear ke? Okey. Setakat ni okey. Okey, mungkin boleh sambung dulu sikit. Okey. Macam tadi saya kata bila kita mulakan dengan mencari idea-idea. Jadi alhamdulillah Ustaz berikan idea untuk saya cetuskan. Ustaz memang buat dengan sangat-sangat baik, iaitu Asmaul Husna penyelesaian masalah keluarga. Jadinya alhamdulillah ini masuk tahun kedua untuk modul tersebut. Itu antara cabaran lah Ustaz kan. Bukan cabaran lah, maknanya macam mana kita nak menjayakan suatu program, memastikan program itu betul-betul dapat diikuti oleh semua orang. Dan alhamdulillah sekarang pun kalau kita buat live concurrent view pun Masya Allah antara yang tertinggi jugalah untuk program-program di Radio IKIM. Terima kasih banyak Ustaz. Dan terima kasih juga kepada semua pendengar-pendengar IKIM dan follower yang menyokong Radio IKIM sebagai pilihan utama. Okey, saya nak minta pandangan DJ Kak Ati sebagai mata seorang penerbit bagi panduan ustaz-ustaz baru kita ni kan. Okey, kriteria bagaimana untuk seseorang ustaz yang terutamanya ramai juga ustaz-ustaz yang mendengar sekarang ni, macam mana mereka untuk menyampaikan ataupun menyampaikan perkongsian mereka seni dalam radio, sebab ceramah dekat masjid lain, ceramah dekat tempat-tempat forum lain seni dia, di TV lain, di radio lain. Jadi sebagai mata seorang penerbit ataupun pandangan seorang penerbit, macam mana seorang ustaz ni maknanya untuk menyampaikan penyampaian dalam waktu 45 minit ataupun 1 jam di radio. Boleh kongsikan? Betul. Bukannya mudah Ustaz kan, cabaran yang besar. Ustaz dah merasa dah lama dah Ustaz lalu kan, Masya Allah. Bila kata penyampai, maknanya penyumbang, maknanya menyampaikan ilmu dekat dalam radio. Saya yakin kan dekat radio lah. Radio, TV perlukan pada satu sisi iaitu dia kena menarik. Di samping, dia kena ikut juga format apa yang dia nak buat. Ustaz-ustaz ataupun asatizah tu nak buat. Contohnya kan Ustaz, kalau kita gunakan baca kitab lah. Kan? Kalau guna untuk temu bual lah. Jadi macam kena sesuaikan dengan keadaan apa yang kita nak ketengahkan pada audiens. Tapi yang kedua, yang paling penting ni, yang paling penting sangat adalah bila kita nak menyampaikan sesuatu di dalam radio ataupun apa medium, kena pastikan kita ni mempunyai daya untuk mesra dengan pendengar. Kata mesra tu Ustaz. Tak semestinya macam Ustaz lain lah. Ustaz memang born with it kot kan. Macam gifted lah. Boleh bagi orang ceria, orang kenal Ustaz walaupun bukan dalam radio pun orang memang boleh senang masuk. Kataannya yang sesuai kataannya senang masuk. Maknanya senang orang dekat, mesra. Orang dengar tu macam ni sebahagian daripada saya, ustaz ni tengah cakap dengan saya kan. Kita kena macam tu lah kan Ustaz kan. Kita cakap dengan anak-anak kita kena macam tu lah kan. Macam tak boleh kita cakap dengan anak kita dalam keadaan anak kita rasa macam kita ni orang asing. Pelik kan. Nanti dia pun tak dapat terima apa-apa. Macam tu juga asatizah atau penyampai mana-mana pun, dia kena rasakan orang yang akan dengar dia tu nanti betul-betul dengar dan nak dengar lagi. Bukan sekadar dengar dan nak dengar lagi sampai habis. Kena ada ceria sikit, tapi tak boleh melampau. Dia kena tapi Ustaz tak melampau. Ustaz dia macam dah blog besar betul, keep in track semua kan. Macam tu. Dia kena macam tu kan saya. Kembali dan berkomunikasi. Lepas tu dia kena ustaz-ustaz siapa ni penyampai-penyampai tu perlukan kepada ilmu lah. Itu paling penting lah kan. Kalau asatizah memang tak boleh nafikan lah, memang berilmu lah, tapi cuma jangan sampai dry. Maksudnya kaku, nampak kejung je. Memang cakap pasal benda yang sangat sangat serius kan. Agama, cakap pasal agama serius ni, kita nak cakap pasal ni kan, tapi apa kita punya macam akhirnya, kita nak seberapa banyak ilmu sampai pada orang, bukannya seberapa banyak ilmu kita bagi tak semestinya orang ambil Ustaz. Kita bagi orang akan ambil, orang terima, orang buat. Itu yang kita nak end of the day. Jadi kalau message tu tak boleh sampai pada orang dengan cara yang baik, so kita tak
menyampaikan kita macam matlamat yang sebenar. Jadinya dia kena mesra lah Ustaz, mesra pendengar. Mesra pendengar maksudnya tak terlampau serius, tak terlampau joke. Dia kena bersederhana macam tu. Dia tak boleh macam terlampau garang pun takut Ustaz. Kejung. Ada follow kita kan Kejung Kejung. Pandai dia. Okay, so boleh DJ Kak Aiti kita kongsikan IG DJ Kak Aiti kita. So jadi follow kita boleh atau mewawarkan ataupun follow DJ Kak Aiti. Silakan. Apa DJ Kak Aiti punya IG? Kepada semua pengikut Ustaz Amin FM, saya kena cerita. Amin FM. Okay. Selamat mengikuti IG saya di Nur Hayati Paradi. NORHAYATIPARADI. Macam tu. Dia kalau ramai-ramai bukannya apa, saya taklah banyak nak sharing sangat, tapi sekurang-kurangnya anda boleh tahu, boleh kenal saya, apa aktiviti-aktiviti yang saya lakukan. Moga-moga kalau tadi inspirasi pun dapat jadilah panduan sikit lah macam ni menghadapi kehidupan ataupun berjalan melalui kehidupan. Macam tu lah lebih kurang Ustaz. Okay, so jadi DJ Kak Aiti kita adalah sebahagian daripada frontliner yang orang tak perasan sebagai frontliner. Jadi maksudnya sebab radio ataupun communication ni sebagai essential kan, maksudnya yang tak boleh nak tutup. So dari ketika PKP ni, so boleh kongsikan tak mungkin cabaran atau perasaan ketika kena bertugas juga kan, mungkin ada kerisauan dan macam mana maknanya kehidupan hari-harian sebagai frontliner yang orang tak perasan sebagai frontliner. Silakan. Okey, kalau cerita pasal frontliner kerja essential ni, satu macam mula-mula PKP tu pun macam kita orang dah ready dah. Sebelum tu lagi seminggu sebelum tu macam Ustaz Mahathir kita orang punya pengarah, dia dah sebut dah, dia kata berkemungkinan kita akan ada macam PKP lah, macam tu. Jadinya kita memang dah ready untuk kerja. Dan saya sebenarnya Ustaz, kalau nak ikutkan saya ni sebab dah kerja dekat bahagian media, kita dah macam dah lali tau Ustaz, kena kerja waktu orang tak kerja. Contohnya macam waktu raya pun kita kerja. Tapi ni kali ni dia agak berbeza sebab dia melibatkan perkara yang mission kenegaraan juga lah kiranya. Sebab kita buat kerja untuk keselamatan negara macam tu. Jadinya kita satu memang kerja lah. Keduanya kita kena tahu waktu ni adalah sangat penting untuk kita sebarkan maklumat terkini, apa yang terkini daripada kementerian, daripada kerajaan sendiri, dan juga keduanya kita kena alertkan masyarakat sebab kita antara medium yang orang boleh nak dapatkan maklumat. Jadi kita kena mainkan peranan tu. Jadi kena beritahu apa yang orang kena buat, apa yang tak perlu buat, apa yang jangan buat. Jadi benda-benda tu kena ambil tahu, kena betul-betul follow rapat lah Kementerian Kesihatan semua, apa yang diorang punya aktiviti dan apa yang perlu dan tak perlu untuk masyarakat kena tahu ni. Jadi kita sebagai orang tengah, macam mana pun kita sebagai media is medium. Macam medium untuk bawa maklumat je lah Ustaz. Jadinya persediaan tu memang itu dari segi kerja lah. Maknanya kita dah dapatkan persiapan awal sebab kita ada beritahu awal. Tapi dari segi individu, saya punya saya punya kehidupan seharian saya memang agak berubah lah Ustaz, totally. Sebab anak-anak tak sekolah Ustaz. Kita buat kerja. Kita buat kerja kan. Kita buat kerja macam kerja di rumah, kena uruskan sebab anak-anak tak sekolah, kita kena uruskan rumah. Tapi dalam masa yang sama kita kena buat kerja juga, pergi ke office, bukannya kerja di rumah, kerja di office. Kita kena ke office, kita kena ada masa kita semua. Jadinya itu pun cabaran jugalah untuk kita lakukan. Tapi alhamdulillah buat masa ni semuanya berjalan dengan lancar. Dan yang ketiganya Ustaz, keselamatan. Sebab tu kita akan risau. Jumpa siapa nanti kat tengah jalan. Tapi kerisauan tu memang akan ada pelik dan tak patutnya kalau kita tak ada rasa kerisauan kan. Saya kan memang ada risau nanti kita akan jumpa siapa, adakah orang tu berbahaya kepada kita ke tidak. Macam memang alert tu memang ada lah. Jadinya tapi itu bagus lah sebab saya akan berhati-hati. Macam tak adalah sibuk-sibuk suka hati kan nak ke mana-mana mencolincung. Memang pergi kerja, balik kerja. Macam tu je. Jadi sebab saya ada anak-anak kat rumah kan, bahaya kalau saya bawa virus masuk rumah. Macam Okey, ada yang komen, ada yang komen dekat pendengar dan penonton kita ni. Ada kadang-kadang ustaz maknanya garang macam rimau, kadang-kadang macam muka nangkir.
Itu yang dia kata, kalau Ustaz Agara macam muka nakir atau macam rimau ni, macam takut nak dengar. Okey. Okey. So bagi apa pengalaman DJ Kak Hati, contoh macam kita ada ustaz-ustaz kita penyumbang kepada Radio Hakim kan, Radio Hakim kan. So di maknanya bagi pandangan DJ Kak Hati kan, maksudnya kebanyakan ustaz-ustaz yang lain, contoh kita pun pernah ada arwah Ustaz Fadli kan. Apa kenangan-kenangan ataupun apa maksudnya pengalaman bersama para ustaz kita ni kan, terutamanya yang macam contoh yang telah mendahului kita dan sebagainya kan. Boleh kita kongsikan tak di sebalik tabir? Okey. Ni real life lah Ustaz kan, kita kena berdiri atas tanah, atas kaki atas tanah lah Ustaz kan, tak boleh merawang sangat. Cara jujur Ustaz, saya ni sangat bersyukur sebenarnya. Sebab saya bukanlah orang yang berada di pendidikan lain agama. Macam tu, faham kan Ustaz kan, faham ya? Saya daripada budak meskom Ustaz. Jadinya Allah pilih untuk masuk dalam IKIM, lepas tu kerja bahagian radio, jumpa asatizah Ustaz. Masya Allah, itu satu benda yang besar pada saya. Jadinya ada setengah asatizah Ustaz. Kadang-kadang saya satu masa saya tak berani nak tengok muka. Maaf juga Ustaz. Antara contoh macam Ustaz seperti lah Ustaz Fadi Ayamani tu, arwah Allah yarham dulu, ya Allah, saya sangat takut. Saya bukan takut, saya macam segan sangat nak angkat muka pandang. Tapi ialah kita buat program tau Ustaz. Jadinya macam mana pun kita kenalah pandang, tengok muka kan. Tapi itu satu pengalaman bagi saya. Sebab betapalah asatizah ni hebatnya Ustaz, sangatlah rendah diri Ustaz. Bila dia tahu kita kurang Ustaz, tapi mereka layan kita, santun kita dan tahu kita memang tahap mana di ilmu kita ada. Jadinya saya pernah sekali memang kendalikan program tu hari raya. Ustaz datang kongsi dan bagi ilmu. Sampai hari ni saya ingat macam mana, sebab masa tu Ustaz arwah Ustaz Fadi Ayamani ajarkan bagaimana ambil wudu. Step. Dan Masya Allah, sampai hari ni saya ingat every each apa yang Ustaz Fadi Ayamani ajarkan masa tu. Masya Allah. Lepas tu bila disambung dengan Ustaz Ahmad Lutfi Muharram tu, Masya Allah, dulu saya sangat takut, tapi Masya Allah bila kita dah kenal lama kan, Ustaz pun dah boleh gurau-gurau dengan kita dah bukan gurau macam mana Ustaz, macam boleh lah. Saya dulu rasa macam ni kena statik je ni kot. Macam nak pegang handphone pun jadi takut Ustaz, betul? Nak bergerakkan handphone, kita communicate dengan kita punya orang atasan semua kadang-kadang through WhatsApp semua tau Ustaz. Jadinya orang tak nampak kita. Orang nampak kita benda tu on air macam kerja, tapi belakang tu Ustaz dia macam itik tau Ustaz. Itik nampakkan tenang, macam tu dia bawa kaki kan. Macam tu juga kita dengan gerak sana gerak sini, tapi bila kena pada yang macam kita belajar fiqh, belajar baca Quran ke, benda berat-berat ni Ustaz, dia nak gerakkan pen pun ke dalam takut Ustaz. Dia ada perasaan tu, tak tahulah takut ke apa sebenarnya, tapi dia ada perasaan tu Ustaz, Masya Allah. Tapi itu pengalaman lah Ustaz, tapi Alhamdulillah bila Allah bagi macam tu, peluang tu saya lah sebenarnya memperbaiki diri. Dan saya harap ada pendengar kita bertanya ni kan, macam mana kalau DJ Kak Hati berhadapan dengan ustaz-ustaz yang serius, macam mana sebagai seorang DJ nak menjadikan benda tu rapat dengan orang dan nampak lebih santai, macam teknik tu. Teknik mula-mula macam ada komunikasi lah kan Ustaz kan. Pertama tu sebelum mula kita akan build rapport, walaupun ada masa dalam 3 minit je Ustaz. Itu pun sangat 2 minit pun sangat penting lah, sebab itu masa sangat kritikal sebelum kita on air. Kalau dapat bercakap sekejap pun jadilah. Saya selalu akan cakap dengan dia, Ustaz, kita akan ada target kita segini-segini, ataupun Ustaz nak cakap pasal apa yang selesa pada Ustaz. Bila kata itu selesa pada Ustaz akan tahu yang dia kena berada dalam keadaan selesa. Saya selalu cakap, apa yang selesa untuk Ustaz? Jadi Ustaz akan cakap benda yang dia selesa, yang Ustaz tu selesa. Jadi itu salah satu cara. Keduanya, memang daripada awal saya akan senyum je, sebab saya ingat sangat pesan Dr. Faridah Kamsah. Dia kata sebelum mula apa-apa mesti dia pesan kat saya kan, sebelum mula apa-apa, sebelum tekan button on, dia kata senyum je, tak kisahlah apa-apa, tapi senyum je, selamat dan start. Saya mau ingat benda tu, jadinya setiap kali jumpa Ustaz
mana-mana pun saya akan mulakan dengan senyum dulu. Dan saya akan maintainkan senyum tu sebab senyum tu dia sangat melegakan saya sebenarnya. Sebab kita bercakap dengan asatizah yang kita tahu ilmunya tinggi, kemudian dia agak kejung lah tadi katakan, mungkin agak kejung. Mudah-mudahan dengan cara tu dia dapat melembutkan asatizah tu. Bila dia tengok kita kan, kita akan bercakap sebagai respon apa yang kita nampak dengan siapa kita cakap dan Ustaz kan. Sebab asatizah ni dia bercakap dengan kita je, dengan saya je maksudnya di dalam konteks yang nampak, yang lain tak nampak. Jadinya peranan saya adalah bagi dia calm, bagi dia nampak macam okey, boleh bercakap, dia faham, dia okey, macam tu. Saya lah peranan saya. Jadi itu cara saya lah. Cara orang mungkin berbeza-beza, tapi cara saya macam tu. Saya memang akan senyum daripada awal, bagi ustaz atau asatizah terus selesa. Dia akan cakap. Kalau dia agak keras, alhamdulillah saya selama ni tak ada jumpa yang keras pun kan, yang kejung-kejung pun tak ada, alhamdulillah. Saya akan tolong cuba celah-celah, mencelah. Orang kata tak baik kan ustaz kan mencelah, tapi tak baik mencelah, tapi ini for the sake of supaya benda tu tak nampak dry. Sebab kalau dry nanti dalam masa 5 minit pun cukup lah, orang akan lari, dia tak nak dengar. Walaupun benda tu baik. Itu saya sayang. Pada saya tu sayang kalau orang tak dapat mesej tu. Saya yakin dan saya confirm apa yang nak disampaikan oleh asatizah tu memang bagus. Kalau tak sampai, bukan salah asatizah tu, salah saya sebab tak kendalikan dengan baik. So memang saya punya cara adalah gitu. Saya tu kalau kadang-kadang orang marah, ada orang tegur saya dalam ni kan, kata DJ sila jangan mencelah. Sebab orang tak faham. Kadang-kadang kita dalam situ, kita je yang nampak ustaz tu dah mula dry, ustaz tu dah mula macam lambat melirik. So kita nak kita kena celah supaya dapat menghidupkan balik suasana tu. Jadi itu cara saya ustaz. Itu macam tu lah lebih kurang. Okey, ada pendengar dan penonton kita ni bertanya, sebagai seorang DJ yang perlu berhadapan dengan orang, kena selalu suara pada ceria, ada tak amalan-amalan khusus yang DJ Kak Yati amalkan yang mungkin boleh dikongsikan dengan kita punya nurtizen sekalian? Asal down je pergi buka Suara Rizal. Asal down je pergi. Okey, baik. Masya-Allah. Tak ada apa ni ustaz, tak ada apa. Biasa-biasa je, saya tak memegang apa-apa amalan yang ni pun. Maknanya buat benda yang saya suka. Macam tu je lah. Saya kan macam tu je. Macam saya suka benda tu, saya akan buat macam tu. Okay, kalau saya buat sungguh-sungguh. Tu je saya punya prinsip ustaz. Macam mana menjaga suara? Ada tips-tips menjaga suara biar sentiasa lunak dan ceria? Okay. Apa ya? Menyelam 5 minit baru timbul. Tak ada ustaz. 5 minit? Itu diver mengalah tu. Kalah. Gurau. Okay. Tak adalah apa sangat. Saya kuat makan pedas ustaz. Kuat makan pedas? Saya tak minum. Saya kuat makan pedas. Sebenarnya saya tak minum ais. Tak tahu kan sebab suara. Sebab saya tak minum. Saya memang tak biasa minum ais sangat. Kalau dari kecil saya memang tak minum ais sangat. Jadinya memang jarang minum ais lah. Tapi mungkin lah sebab bila dengar orang kata nak jaga suara jangan minum kurang minum ais dan sebagainya. Saya rasa mungkin sebab tu. Tapi bukannya saya buat sebab saya nak jaga suara. Kebetulan benda tu aja untuk elokkan suara saya lah, macam maintainkan suara. Tapi kadang-kadang tak elok juga ustaz. So jadi maknanya tapi ada follower kita ni ataupun penonton kita yang sebut maknanya tidak minum ais dan sebagainya. Okey, mungkin soalan terakhir lah kan boleh kita kongsikan dengan DJ Kak Yati kita ni. Okey, apa harapan DJ Kak Yati dalam mengendalikan program-program di IKIM? Apa harapan dia dan apa maknanya direction atau harapan yang daripada hati untuk dikongsikan? Silakan. Masya-Allah. Berat ni soalan ustaz. Tapi harapan ustaz, saya semenjak dapat tawaran kerja dekat IKIM, masa saya sebagai eksekutif trafik, jaga trafik je ustaz, laluan udara macam tu. Tapi saya muda jatuh cinta dengan radio IKIM. Sebelum saya memang tak boleh dengar radio IKIM ustaz. Dan bila Allah bagi rezeki saya dapat penerbit dan sebagainya ni, saya punya harapan saya macam ni. Saya nak, kalau boleh, saya sendiri rasa jalan macam mana kita bila kita kurang ilmu, jalan bila kita ada ilmu walaupun sikit-sikit ustaz. Dia ada beza ustaz, jalan hidup kita bila kita ada pedoman hidup. Jadi harapan saya setiap program yang
saya terbitkan ataupun kawan-kawan saya terbitkan ataupun secara khususnya yang diterbitkan di Radio IKIM sama ada oleh kita punya penyidik-penyidik dan sebagainya. Harapan saya semoga dia betul-betul mesej tu sampai satu. Keduanya, apa yang diberi tu memang betul-betul boleh jadikan sebagai amalan hidup. Bukannya dia sekadar untuk cakap masuk telinga, lepas tu keluar sebagai halua telinga. Tapi tak. Apa yang diberikan tu memang betul-betul jadi sebagai hiburan hati dia. Hati saya juga macam semualah. Maknanya yang dengar tu sebagai hiburan. Maksudnya hiburan untuk jadikan orang, kan kita benda berhibur, kita nak jadi orang yang senang kan, orang yang gembira. Macam itulah maksud saya. Bila dengan ilmu tu diamalkan, kita orang jadi orang yang lebih tenang, jadi orang yang lebih gembira. Hiburan. Hiburan yang betul-betul hiburan untuk bukan sekadar kat dunia lah, tapi kat akhirat. Mudah-mudahan berpanjangan. Saya sangat-sangat harap macam tu, Ustaz. Apa yang diberikan tu dapat. Ketiganya tu harapan saya, banyak pula harapan saya. Boleh. harapan saya semoga lebih ramai lagi orang dengar Radio IKIM untuk dapatkan ilmu. Tolonglah kan, kita tolong diri kita dan kita nak orang lain baik macam kita. Bukan lagi saya kata saya baik, tak. Orang-orang yang dengar ni kan, dia nak jadi baik, saya dengar Radio IKIM. Jadinya jangan pergi seorang-seorang, pergi ajak kawan-kawan untuk jadi baik sama-sama. Sebab bila semua orang baik, kita aman, Ustaz. Kan macam bila macam Ustaz selalu ajar dalam persoalan Zara kan, bila anak-anak kita baik, kita senang. Bila isteri kita baik, kita senang. Bila ibu bapa kita baik, kita senang. Macam itulah, kita nak senangkan diri kita dengan menyenangkan orang, bagi ilmu, bagi fit something kat orang. Jadi ni kita akan senang bila kita fit something kat orang. Macam itulah. Itu harapan saya. Okey, sebelum kita habis ada kita punya follower dan pendengar ni tanya macam mana DJ Hati perwatakan di rumah dengan anak-anak, dan juga tengok saya maknanya dekat IG DJ Hati ni suka banyak gunung Oi, jangan ingat. Ini bukan DJ biasa-biasa ni. Okey, mungkin boleh kongsikan maknanya di sebalik tabir sebagai seorang pendidik. Karakter saya kan Ustaz daripada kecil memang jenis yang orang kenal saya hoki gurau lelaki. Memang saya jenis yang kaki macam kaki gurau, suka gurau. Memang daripada kecil saya macam tu. Family saya kot, background family saya jenis yang rajin bergurau. Jadinya itu satu. Saya dengan anak saya memanglah tekan saya sebab bila anak-anak saya dah hadir dalam kumpulan, dulu masa kecil-kecil saya main-main memang main-main Ustaz. Macam dengan anak-anak memang main-main sungguh macam tu. Tapi bila anak saya sekarang ni dah 3 orang dah masuk dalam fasa kedua. Maksudnya dah umur 7 tahun sampai 14 tahun dah. So saya sekarang ni dah macam komander pun ada Ustaz. Okey. Kalau kat rumah dah macam komander sikit lah. Jadinya yelah tu nak kena berdituk dia kan. Betul lah. Walaupun semua perempuan. Jadinya saya agak sikit garang lah Ustaz. Tapinya anak saya semua kata macam Umi tak lagi garang sangat. Tak tahu lah menjadi ke tak, saya ni garang sebenarnya. Tapi saya ada sikit lah. Tapi cara ni memang saya jenis yang macam mudah je Ustaz. Saya mudah untuk berurusan. Pada saya senang je. Kalau kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. So saya memang jenis yang orang mudah je. Macam anak-anak pun mudah. Kalau nak apa-apa pun cakap, kalau dapat saya bagi dapat. Kalau tak dapat saya memang cakap terus terang. Tak boleh. Macam tu je. Macam saya memang jenis yang mudahkan. Benda semua kena mudahkan je. Macam tu lah. Okay, jadi Alhamdulillah. Jadi anak-anak DJ Kak Hati banyak perempuan. So siapa-siapa yang maknanya nak jadi menantu DJ Kak Hati kena ikut IG Mak Mertua. Kenali Mak Mertua dulu daripada awal. Okey. Follow Nur Hayati Farhadi. Follow Nur Hayati Farhadi. Kenali Mak Mertua anda nanti ya. Sama. Satu lagi Ustaz. Saya lupa lah Ustaz. Nak bagi tahu. Sebenarnya bila kita satu kan dia suruh macam penerbit kan Ustaz. Saya terbitkan program bukan sekadar yang serius-serius saja Ustaz. Dulu saya pernah, sebab kita pun agak gila-gila kan Ustaz. Saya bawa Radio IKIM satu masa dulu. Pukul 3 petang saya jaga. Saya bawa program-program yang agak-agak human interest Ustaz. Sebab saya yakin dan percaya Islam tu datang untuk semua dalam seluruh kehidupan kita. So memang saya bawa, sebab kan macam saya kata kan, jadi suka mendaki dan bagian. Memang saya buat program rekreasi Ustaz. Rekreasi. Orang mendaki, saya panggil budak-budak buat water rafting. Saya panggil dia orang datang, dia bersih-ribu datang tu semua. Dan saya ada pengalaman yang sangat saya ingat sampai sekarang. Boleh ke Ustaz? Boleh.
Boleh. Jangan DJ Ustaz, tak nak berhenti. Sorry. Biasa diselitkan orang cakap, hari ni dapat peluang cakap. Oh, memang best. Silakan. Okey. Dan ada satu perkara yang pernah berlaku dalam pengalaman saya sebagai penerbit. Saya belajar daripada orang yang bukannya saya nak menafikan ilmu asatizah saya memang hebat. Tapi yang kali ini saya belajar satu part dalam kehidupan saya. Saya belajar daripada orang yang sangat biasa. Anak muda yang suka buat kerja ekstrim ni, buat main ekstrim. Ekstrim ni kan, aktiviti ekstrim. Jadinya, sekali saya panggil untuk terah program rekreasi tu, saya budak-budak kan, macam cakap biasa-biasa lah, contoh tu sebelum masuk dalam konti saya cakap okay, kita dah boleh nak masuk sekejap lagi dalam 3 minit macam tu kita akan live kita. Okay. Nak masuk dalam konti Ustaz kan, kita ada pintu kita berlapis kan Ustaz kan. Dia tolak every inch pintu tu Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Tolak lagi Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun nak gelak Ustaz, saya kata awak poyo sangat ni, saya tanya dia. Ya poyo sangat kan, elak-elak je saya kata dengan dia. Yelah budak-budak kan kita kena guna bahasa dia orang lah kan. Saya je, pasal dia kata bukan Kak Yati je kan. Dia kata Kak Yati ni, kerusi ni, meja ni, dia kata mic ni, dinding-dinding ni semua jadi saksi segala ilmu yang dapat daripada dia jadi. Masya Allah Ustaz, saya rasa macam saya nak terduduk Ustaz. Saya rasa selama hari ini saya tak menghargai sebesar itu orang pandang saya duduk kat tempat tu. Saya tak pernah menghargai sebesar itu. Maksudnya Masya Allah, Allah kalau nak bagi ilmu tu Ustaz kan, siapa je boleh dapat beri ilmu dan kita boleh dapatkan ilmu kan Ustaz. Ilmu daripada budak yang memang ekstrim, faham mana dia melompat-lompat main ni kan. Tapi ya, Masya Allah daripada dia saya belajar untuk menghargai kerja saya. Sangat Masya Allah, sampai hari ni saya macam terkesan dengan apa yang cakap tu Ustaz. Masya Allah. So kadang-kadang kita tengok macam, betul saya pun pernah jumpa juga, kadang budak-budak macam dulu saya suka pergi ke macam sambutan maknanya tahun baru ke dan sebagainya kan, kita bagi risalah Islam. Kadang-kadang budak-budak pang ni yang pang ni lagi terima kasihlah bang, terima kasihlah nasihat saya. Kadang kita jangan jangka tau orang-orang yang apa macam kita nampak macam seolah macam tak tutup aurat sebagainya, tapi hati mereka tercari-cari. Tu yang kadang-kadang kita yang kena datang pada diorang kan. Kadang-kadang mereka nak datang pada masjid, pada apa, mereka sejauh, segan dan sebagainya. Jadi kita kena datang. Dan salah satunya memang Syabas dan Tahniah, radio lah salah satu cara yang boleh masuk ke setiap kereta, setiap rumah. So Syabas tim IKIM, warga IKIM dan juga kepada DJ Kak Nurhayati Farhadi kita. Okey. Okey, sebagai penutup sekali lagi boleh bacakan apa IG kita, boleh penonton kita ni boleh ikuti IG DJ Kak Yati, silakan. Apa IG-nya? Okay. Kepada semua followers Ustaz Muhammad Abdul Alamin, terima kasih kerana sudi mendengar hari ini perkongsian saya. Untuk anda nak dengar lebih lagi, boleh pergi ke Radio IKIM. Selalulah kan, Isnin sampai Jumaat boleh dengarkan saya kat IKIM. Tapi anda boleh follow saya di FB dan juga di IG Nurhayati Farhadi. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat berukhuwah kat situ. InsyaAllah. Okey, saya rasa setakat saja dulu boleh kita kongsikan bersama. Okey, jangan lupa esok kita ada live Pesona di Zahra esok. 10 pagi esok. Jangan lupa semua. Jangan lupa semua insya-Allah. Okey, terima kasih kepada DJ Kak Yati yang sudi bersama kita. Terima kasih banyak Ustaz sekali lagi. Terima kasih banyak. Behind the scene mengenai Pesona di Zahra, dan mudah-mudahan memberi kebaikanlah kepada kita insya-Allah. Okey, kita akhiri insya-Allah. Terima kasih. Jangan lupa malam ini kita pukul 10 malam saya ada mungkin bawa kita tamu-tamu yang mungkin kita tahu behind the scene benda-benda kehidupan mereka insya-Allah. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Syafi'il anbiya muslimin wa alim muslimin. Allahumma fa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey, jumpa lagi insya-Allah dalam perkongsian kita insya-Allah. Panjang umur dan rezeki. Jumpa lagi malam ini yang pasti. Dan juga kalau lapangnya kita akan buat lagi. Nah, insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa follow IG Ustaz Amin Official dan juga DJ Nur Hayati Paradi insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.